Hai, saya Fisarudin. Saya lagi dalam segmen Serius Fakta dan hari ini saya nak bercakap tentang suntikan BCG. BCG bagi saya adalah amat relevan sekarang pasal kita tengah mencari vaksinasi untuk COVID-19 dan kalau kita nak tengok sejarah penghasilan vaksin untuk COVID-19, ada baiknya kalau saya bercakap tentang vaksin yang boleh katakan 95% rakyat di Malaysia menerimanya. Jadi kenapa saya cakap BCG? Pasal saya daripada kecil saya fikir, kenapa bila saya tengok tangan kiri saya ada scarring yang agak ketara. Malahan saya yakin anda sekarang kat tangan pun mungkin dah tengok kan macam mana rupa dia. Jadi siapa yang bertanggungjawab menyebabkan anda kena ambil BCG dan siapa sebenarnya BCG dan paling penting BCG tu apa sebenarnya. Saya yakin ramai orang kat sana tengok video ni sekarang tak tahu pun BCG tu apa. Jadi ini videonya. Jadi BCG ni stands for Bacillus Camille-Guerin. Jadi Bacillus ialah jenis bakteria dan Camille-Guerin ialah dua orang saintis daripada Perancis yang menemuinya. Jadi kita mulakan dulu dengan insan bernama Leon Calmet. Jadi Leon Calmet ialah seorang ahli saintis yang bertugas di Institut Pasteur yang memang mempunyai reputasi yang terkenal menghasilkan pelbagai jenis vaksin. Dan beliau ini juga kalau anda tahu ialah insan pertama yang menghasilkan anti-venom di dunia. Jadi bukan sahaja dihasilkan BCG, dia juga hasilkan anti-vaksin yang pertama. Dan insan kedua pula ialah Jean-Marie Camille-Guerin. Dan beliau ini adalah seorang ahli veterinar yang juga bertugas di Institut Pasteur. Dan Calmet dan Guerin ini bertungkus lumus mencari bagaimana ingin menghapuskan BCG antara dua sebab. Pertama sekali, si Camille-Guerin ini mempunyai dua tragedi yang besar. Pertama sekali, beliau kehilangan seorang bapa semasa kecil kerana tuberkulosis iaitu TB. Dan kemudian kehilangan isterinya pula pada tahun 1918 juga kerana tuberkulosis. Jadi dia mempunyai sebab yang munasabah untuk mencari jawapan kepada masalah yang pada waktu tersebut, pada awal kurun ke-20, TB ialah antara penyebab kematian tertinggi di dunia. Jadi Camille-Guerin ialah insan yang menemui Bacillus yang menyebabkan TB pada tahun 1908, tapi memerlukan masa 13 tahun hingga 1921 barulah vaksin yang selamat untuk digunakan kepada manusia mula diberikan. Jadi 13 tahun ingin menemui ubat untuk TB yang dah membunuh manusia sejak ribuan tahun. Jadi kalau anda fikirkan COVID-19 punya vaksin ni mungkin masa yang agak lama, setahun lebih, anda bayangkan jika anda hidup pada tahun 1908 menanti 13 tahun baru ada vaksin, iaitu BCG ini. Jadi pada peringkat awal, berlaku banyak masalah dengan BCG ini dan pada tahun 1930 berlaku kematian, 74 kematian pada sebilangan kanak-kanak dan kesemua mereka yang menerima suntikan BCG ini semuanya dapat TB secara tak sengaja kerana berlakunya kontaminasi. Jadi inilah sebab kenapa sekarang bila kita nak beli vaksin COVID-19, kita perlu melakukan kajian yang mendalam pasal kita tak tahu side effect-nya. Tak nak berlaku apa yang jadi pada BCG pada tahun 1930. Jadi dekat Malaysia pada 1961, program imunisasi BCG kebangsaan dimulakan di mana anak-anak kecil yang baru lahir perlu ambil suntikan ini. Kemudian pada 1975, suntikan booster pula diperkenalkan di sekolah-sekolah bagi kanak-kanak berumur 12 tahun. Suntikan kedua ini pada waktu tersebut dipercayai akan meningkatkan orang kata ketahanan terhadap TB. Tapi pada tahun 2002, sebuah kajian telah dilakukan sekali lagi di Malaysia dan mendapati bahawa sebenarnya suntikan booster tak diperlukan kerana tak langsung meningkatkan kadar ketahanan terhadap TB dan telah dihentikan. Jadi kalau anda macam saya, masa umur 12 tahun, masa saya ingat masuk sekolah kata, umur 12 tahun akan kena suntik. Sekarang dah tak ada. Jadi budak-budak moden sekarang tak ada lagi trauma bila masuk darjah 6 kena suntik dekat tangan macam yang saya lalui. Jadi setakat ini dipercayai 100 juta kanak-kanak menerima suntikan BCG setiap tahun dan sejak 1921 bila BCG diperkenalkan, sudah lebih 3 bilion insan dunia menerima suntikan BCG. Jadi menjawab soalan kenapa dekat Malaysia kita terima suntikan BCG tapi mungkin kat negara Eropah dan Amerika tak terima, kerana dipercayai bahawa virus BCG ini lebih virulen dalam suasana tropika macam kita menghampiri kepada garisan khatulistiwa dan itulah sebab kenapa kalau kita tengok orang Asia, dia punya probability untuk ada scarring kat bahagian kiri lebih tinggi atas sebab yang sama. Jadi saya harap dengan video ini anda tahu siapa BCG, apa BCG dan paling penting sekali kenapa mengambil masa yang lama untuk menghasilkan sebuah vaksin yang selamat. Jadi seperti biasa, jika anda nak lihat lagi video macam ni, sila ke channel Aman. Jumpa anda di segmen seterusnya. Saya Fisarudin. Bye-bye.